aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah hari ini dapat lagi kita bertemu dalam sesi Bahasa Melayu Sekolah Rendah, tuition dalam talian, tuition online, Perlis Mengaji. Untuk hari ini, cikgu akan berkongsi dan menjelaskan tentang ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif dan ayat pasif. Sebelum itu, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syaf alaina min qasai. Amin, amin, rabbal alamin. Cikgu harapkan kamu sudah bersedia dengan alat tulis, buku catatan, dan bagi murid tahun 4, tolong sediakan buku teks Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan. Bagi murid tahun 4, tolong sediakan buku teks Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan. Okey? Cikgu harapkan pada akhir perkongsian cikgu hari ini, kamu dapat mengenal apa itu ayat aktif dan kamu dapat kenal apa itu ayat pasif. Dan seterusnya kamu dapat membezakan kedua-dua jenis ayat ini dan yang sudah pastinya kamu boleh membentuk kedua-dua jenis ayat ini. Okey? Persoalannya di sini, bagaimana kita nak membentuk ayat aktif dan bagaimana kita nak membentuk ayat pasif. Okey? Sebenarnya ayat aktif itu dia hadir ataupun ayat aktif itu dia terbentuk kerana adanya kata kerja aktif. Manakala kalau ayat pasif kita guna kata kerja pasif. Pendek kata di sini, kalau ayat aktif ada kata kerja aktif. Kalau ayat pasif ada kata kerja pasif. Seperti dalam standard pembelajaran yang cikgu nyatakan di sini, 5.1.2 memahami dan menggunakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Itu kerja kita hari ini. Itu yang kita nak perjelaskan hari ini. Okey. Sekarang ini cikgu nak tanya, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan ayat aktif dan apa itu ayat pasif? Okey, kita tengok di sini Ayat aktif ni sebenarnya ada kata kerja aktif. Macam contoh di paparan kamu ini, ada kata kerja aktif dan ada judul. Judul dia di sini, subjek dia di sini menjadi judul adalah Ali. Okey, dia utamakan subjek asal itu sebagai judul. Di sini dalam ayat pertama ini, Ali menendang bola. Menendang ini kata kerja aktif. Jadi ayat ini ayat aktif. Dan ayat Ali menendang bola ini juga ada subjek. Subjek di sini Ali. Subjek di sini Ali. Ali ini dianggap sebagai judul. Dianggap sebagai judul. Inilah yang dikatakan ayat aktif. Ada judul sebagai subjek tu, kan? Ada kata kerja aktif dan diikuti dengan objek. Itu ayat aktif. Okey, ayat pasif pula macam mana? Ayat pasif ni sebenarnya dia berasal dari ayat aktif. Ayat aktif
kita tukar dia menjadi ayat pasif. Jadilah dia ayat pasif. Contoh dalam ayat ini, kalau Ali menendang bola itu ayat aktif, bola itu ditendang oleh Ali itu adalah ayat pasif. Sebabnya dalam ayat ini ada kata kerja pasif. Ditendang itu kata kerja pasif. Ditendang itu kata kerja pasif. Dan kalau awak dapat perhatikan, bola ini, yang objek ini, tengok anak panah cikgu, bola ini menjadi objek dalam ayat aktif. Dan bila kita pasifkan ayat ini, dia berada di hadapan. Dia menjadi subjek baru. Dia menjadi judul. Bila objek ini berpindah menjadi judul, dia adalah ayat pasif. Kita kata ayat pasif tu berasal dari ayat aktif. Ayat pasif berasal dari ayat aktif dan mengutamakan objek sebagai judul. Ni objek dia ni dah jadi judul. Itu ayat pasif. Kita tengok contoh kedua. Saya menendang bola, bola itu saya tendang. Saya menendang bola ini ayat aktif. Kenapa? Sebab ada menendang. Ada kata kerja aktif. Sebab tu jadi ayat aktif. Dan ada judul di sini, subjek saya di sini sebagai judul. Dan ada objek. Itu ayat aktif. Ayat kedua ini pula ayat pasif. Sebabnya objek itu telah bertukar menjadi judul baru. Dah menjadi judul di situ. Bola itu saya tendang. Tendang itu kata kerja pasif. Okey? Kalau awak perhatikan di sini, kata kerja pasif dekat sini tendang. Tapi dalam ayat yang sebelum tadi, ditendang, kan? Ditendang. Kenapa kalau Ali jadi ditendang oleh Ali? Kenapa kalau ini jadi saya tendang? Itu yang kita nak kupas hari ini. Okey? Kita tengok satu persatu. Cikgu paparkan di sini ada gambar satu situasi mungkin di dapur rumah kamu, okay? Ada 3 pekerjaan di sini ataupun 3 perbuatan di sini. Yang pertamanya, saya mencuci pinggan mangkuk. Yang kedua, kakak mengelak meja makan. Yang ketiganya, adik membersihkan lantai. Ketiga-tiga ayat yang cikgu paparkan di sini adalah ayat aktif. Ayat aktif. Kenapa dia ayat aktif? Sebabnya awak tengok penggunaan mencuci di sini, mengelak di sini dan membersihkan. Ketiga-tiga yang cikgu kotakkan warna merah itu adalah kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Bila kata kerja aktif, dia jadi ayat aktif. Okey. Di belakang kata kerja aktif awak nampak ada objek. Pinggan mangkuk itu objek. Meja makan itu objek. Mengelak apa? Mengelak meja makan. Meja itu objek. Membersihkan lantai. Lantai itu objek. Jadi di sini dia menepati bahawa dia adalah ayat aktif. Sebab adanya kata kerja aktif di situ. Okey. Cikgu harapkan jelas di sini. Ayat aktif. Okey. Sekarang cikgu nak tukar ayat aktif ini menjadi pasif pula. Yang cikgu paparkan ini ayat aktif. Cikgu nak tukar dia menjadi ayat pasif. Kita tengok yang pertama. Pinggan mangkuk saya cuci. Ini ayat pasif. Yang kotak hijau itu ayat aktif. Yang kotak biru itu ayat pasif. Ayat pasif yang kedua. Meja makan dilap oleh kakak. Meja makan dilap oleh kakak. Ini ayat pasif bagi kotak yang atas dia tu. Okey? Yang ketiga, lantai dibersihkan oleh adik. Lantai dibersihkan oleh adik. Ketiga-tiga ayat yang ada dalam kotak biru ini adalah ayat pasif. Sebab apa? Sebab ada kata kerja pasif. Cuci itu kata kerja pasif. Dilap itu kata kerja pasif.
Dibersihkan itu pun kata kerja pasif. Jadi dalam kotak biru ini adalah ayat pasif. Okey, jelas setakat ini? Awak dah kenal ayat aktif tu macam mana, ayat pasif tu macam mana? Cikgu ulang balik. Kalau ayat aktif, tengok anak panah cikgu nah. Dia ada imbuhan mencuci, di sini, mencuci ni imbuhan mengelak, juga. Membersihkan juga imbuhan Tapi kalau pasif, awak tengok ada dilap, dibersihkan, cuci. Itu kata kerja pasif. Okey. Bila bercakap tentang ayat aktif, selalu kita gunakan. Saya mencuci pinggan, saya menyapu sampah, saya bermain bola misalnya, saya menyiram pokok, ayah membasuh kereta, ibu mencuci pinggan, kan? Itu yang selalu kita guna ayat aktif. Tetapi untuk hari ini, cikgu nak fokuskan pada ayat pasif. Cikgu nak lebih fokuskan pada ayat pasif. Kenapa cikgu nak fokus pada ayat pasif, anak-anak? Sebabnya ayat pasif ini dia ada beberapa jenis. Ada 3 jenis cikgu paparkan di sini. Ada 3 jenis dan pembentukan ayat pasif ini dia berbeza. Dia berbeza. Kalau awak nampak dalam ayat itu ada kata ganti diri ketiga, dia ada bentuk dia. Kalau dalam ayat itu ada kata ganti diri pertama dan kedua, dia ada bentuk yang berbeza pula. Dan ayat pasif juga sebilangannya ada kata bantu kena. Okey. Di sini cikgu paparkan 3 jenis ayat pasif. Yang pertama, ayat pasif kata ganti nama diri ketiga. Jenis kedua, ayat pasif kata ganti nama diri pertama dan kedua. Dan yang ketiga ini, ayat pasif tu dia ada kata bantu kena. Okey, kita tengok di sini contoh bagaimana bentuk ayat pasif yang ada kata ganti diri ketiga. Kata ganti diri ketiga. Contoh pertama dulu nah. Sampah itu dibakar oleh dia. Dibakar oleh dia. Dia itu kata ganti diri ketiga. Sampah itu dibakar oleh ayah. Dibakar oleh ayah. Ayah itu merupakan pihak ketiga juga, kata ganti diri ketiga juga. Itu jenis pertama. Yang jenis kedua pula, ayat pasif yang ada kata ganti diri pertama dan kedua. Cikgu kuningkan di sini. Pertama dan kedua. Awak tengok dalam ayat ini. Kerja rumah itu sudah saya selesaikan. Sudah saya selesaikan. Saya ini kata ganti diri yang pertama. Dan jenis ketiga, pencuri itu kena tangkap. Ini contoh, cikgu bagi contoh bagaimana bentuk pertama, bagaimana bentuk yang kedua dan bagaimana bentuk yang ketiga. Kita akan tengok sebentar lagi dengan lebih jelas. Okey. Tengok yang cikgu bulat, oleh dia, oleh ayah itu merupakan kata ganti diri ketiga. Saya itu kata ganti diri pertama. Ataupun kerja rumah itu sudah aku selesaikan. Juga kata ganti diri pertama. Dan yang jenis ketiga ada penggunaan kena. Okey. Untuk hari ini, cikgu nak fokuskan pada jenis pertama. Dan cikgu nak selitkan juga jenis yang kedua. Cikgu nak fokuskan jenis pertama. Ayat pasif yang ada kata ganti diri ketiga. Dan cikgu akan selit sikit latihan yang ada ayat pasif kata ganti diri pertama dan kedua. Okey? Ini fokus kita hari ini, yang ketiga. Awak masih ingat apa tu kata ganti diri ketiga? Mari kita ulang kaji. Apa tu kata ganti diri ketiga? Ini. Kata ganti nama diri ini dia merujuk kepada orang tertentu. Orang pertama, orang kedua ataupun orang ketiga. Diri orang pertama, saya. Orang pertama, cikgu yang bercakap. Saya, aku. Beta. Kalau raja, sultan, dia akan bercakap beta. Beta murka misalnya kan, beta. Diri dia yang bercakap. Beta. Sebagai raja, sultan. Patik. Patik ni kalau cikgu bercakap dengan raja ataupun sultan, cikgu bercakap diri patik. Ampunkan patik. Itu menunjukkan diri orang pertama. Hamba. Kami.
kita. Itu diri orang pertama. Kita ulang kaji ya. Diri orang kedua, anda. Anda, orang kedua, anda. Kamu, awak, engkau, kalian, tuanku, tuan hamba. Itu diri orang kedua. Diri orang ketiga. Ini yang kita nak fokus lebih hari ini. Diri orang ketiga. Ia, dia, beliau, mereka, baginda, nya. Okey. Kalau dia, mungkin sahabat kamu, mungkin adik di sebelah kamu, mungkin jiran kamu. Kalau beliau ini kita guna untuk orang yang lebih dihormati. Misalnya guru besar. Guru besar saya, Encik Khairuddin bin Abdul Manak. Beliau sangat baik hati. Beliau itu kita highlightkan dia untuk orang yang dihormati. Kita tegaskan dia sebagai orang dihormati. Begitu juga dengan Perdana Menteri kita. Kita gunakan kata ganti diri beliau. Tak boleh guna dia. Tak boleh guna dia. Guna beliau sebab lebih dihormati. Mereka menunjukkan orang yang lebih ramai. Mereka bermain di padang. Mereka. Baginda. Baginda ini digunakan untuk panggilan kata ganti diri orang ketiga bagi raja, sultan misalnya. Baginda. Dannya. Okey. Kalau awak masih ingat, tajuk ini awak dah pelajari sejak tahun 1. Tahun 1 dah belajar. Dan sepatutnya awak dah kuasai. Apa tu kata ganti diri pertama? Dan mana kata ganti diri ketiga? Sepatutnya dah kuasai. Ini cikgu ulang kaji sahaja. Sebab yang kita nak fokuskan hari ini adalah ayat pasif yang ada kata ganti diri orang ketiga. Okey. Kalau awak bercakap tentang Pak Abu, sebelah ni Pak Abu, dia pun adalah kata ganti diri orang ketiga. Sebab pihak ketiga. Kita merujuk orang ketiga. Kalau awak bercakap tentang kawan kamu, misalnya Irdina. Irdina itu pun pihak ketiga. Irdina sedang menulis, contohnya kan. Itu menunjukkan bahawa pihak ketiga, rujukan orang ketiga. Okey, jom kita teruskan dengan ayat pasif. Okey, tonton video cikgu ini. Awak perhatikan dalam ini ada beberapa dia tunjukkan kata kerja pasif. Mari saksikan. Keluarga telah pergi berkemah di pinggir hutan. Mari kita lihat aktiviti yang mereka lakukan. Kemah didirikan oleh mereka sekeluarga. Makanan dimasak oleh Ibu Khalis. Unggun api dihidupkan oleh Ayah Khalis. Kawasan kemah dibersihkan oleh Khalis dan adiknya. Dalam aktiviti mereka tadi, terdapat penggunaan kata kerja pasif. Contohnya, seperti perkataan didirikan, dimasak, dihidupkan dan dibersihkan. Kata kerja pasif ialah berasal daripada kata kerja aktif yang dipasifkan. Imbuhan men bertukar menjadi imbuhan di. Contohnya, mendirikan setelah dipasifkan menjadi didirikan. Memasak setelah dipasifkan menjadi dimasak. Menghidupkan setelah dipasifkan menjadi dihidupkan. Membersihkan setelah dipasifkan menjadi dibersihkan. Kata kerja pasif berawalan di hendaklah diikuti dengan kata sendi oleh. Okey. Awak dah tonton video tadi. Cikgu keluarkan beberapa contoh ayat yang ada dalam video tadi. Okey. Kemah didirikan oleh mereka sekeluarga. Kemah didirikan oleh mereka sekeluarga. Di sini adalah ayat pasif. Kotak putih itu ayat pasif. Kenapa ayat pasif? Sebab ada kata
kerja pasif. Didirikan itu. Cikgu gariskan dengan warna biru. Didirikan itu kata kerja pasif dan diikuti dengan oleh mereka. Oleh mereka sekeluarga. Itu kata ganti diri ketiga. Oleh mereka. Kata ganti diri ketiga. Kemah didirikan oleh mereka. Cikgu bagi contoh yang di bawah ini. Panduan. Ini jenis pertama. Ayat pasif kata ganti diri ketiga. Sampah itu dibakar oleh dia. Oleh ayah. Yang di atas ini oleh mereka. Mereka ini adalah kata ganti diri orang ketiga. Ni, cikgu paparkan panduan di sini. Ini contohnya. Bila ayat pasif itu kita aktifkan semula, dia akan menjadi mereka sekeluarga mendirikan kemah. Mereka sekeluarga mendirikan kemah. Dalam kotak warna merah itu, ada penggunaan kata kerja aktif. Mendirikan. Ataupun kita kata kerja aktif transitif. Sebabnya, di belakang mendirikan itu, ada kemah sebagai objek. Mendirikan kemah. Itu ayat aktif. Kita tengok contoh yang kedua. Makanan dimasak oleh ibu Kalis. Makanan dimasak oleh ibu Kalis. Dimasak di sini cikgu letakkan dengan garisan biru. Ini adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif dan diikuti dengan oleh ibu Kalis. Ibu Kalis ini rujukan yang ketiga, pihak ketiga. Kata ganti diri ketiga, oleh ibu Kalis. Dimasak oleh ibu Kalis. Bila kita aktifkan semula ayat tersebut, dia akan menjadi ibu Kalis memasak makanan. Ibu Kalis memasak makanan. Memasak itu kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Unggun api dihidupkan oleh ayah Kalis. Dihidupkan di situ adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif diikuti oleh kata sendi oleh ayah Kalis. Ayah Kalis itu rujukan pihak ketiga. Kata ganti diri ketiga. Cikgu aktifkan semula ayat dalam kotak putih itu menjadi ayat aktif ayah Kalis menghidupkan unggun api. Menghidupkan di situ adalah kata kerja aktif. Kata kerja aktif transitif diikuti dengan unggun api sebagai objek. Itu ayat aktif. Tengok contoh seterusnya. Kawasan kemah dibersihkan oleh Kalis dan adiknya. Dibersihkan itu kata kerja pasif juga. Dibersihkan oleh Kalis dan adiknya merupakan ganti diri ketiga, pihak ketiga. Oleh Kalis dan adiknya. Cikgu aktifkan semula ayat ni. Kalis dan adiknya membersihkan kawasan kemah. Membersihkan di situ adalah kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Okey. Sekarang tengok cikgu paparkan di sini. Kita nak tengok bagaimana ayat pasif kata ganti diri ketiga terbentuk. Dalam kotak berwarna orange di sebelah ini adalah kata kerja aktif. Warna peach ini kata kerja aktif. Kotak biru ini adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif dihidupkan, dibersihkan, dan di belakang kata kerja pasif dengan kan ini diikuti dengan oleh kata ganti nama diri ketiga. Okey. Mendirikan. Ni tengoklah, mendirikan, memasak, menghidupkan, membersihkan. Ini kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Bila kata kerja ini kita pasifkan dia, kita pasif, kita nak tukar kepada ayat pasif, dia akan menjadi didirikan. Mendirikan, dia jadi didirikan. Memasak, menjadi dimasak. Menghidupkan, jadi dihidupkan. Membersihkan, jadi dibersihkan. Ni tengok ada imbuhan di kan. Ni imbuhan di, ni imbuhan di kan, ni imbuhan di kan.
Bila ada imbuhan ini, dia akan bertemu dengan kata sendi oleh. Oleh siapa? Oleh ini diikuti pula dengan kata ganti nama diri ketiga. Ingat lagi ketiga, cikgu cakap tadi, dia, beliau, mereka, nya, baginda. Itu kata ganti diri ketiga. Ayat pasifnya akan berbunyi seperti ini. Kemah itu didirikan oleh dia. Didirikan oleh dia. Kenapa dia ayat pasif? Sebab ada didirikan. Didirikan itu kata kerja pasif dan diikuti dengan kata ganti diri ketiga, oleh dia. Jelas? Cikgu harap awak jelas. Okey. Ingat balik, ulang kaji semula. Kata ganti pertama, saya, aku, beta, patik. Ini kata ganti diri orang kedua. Cikgu ulang lagi. Ulang banyak kali ni. Ulang lagi. Ini kata ganti diri ketiga. Okey. Sekarang kita nak tengok pula bagaimana pembentukan ayat pasif untuk kata ganti diri pertama dengan kedua. Ni. Yang pertama, yang kedua. Bagaimana nak bentuk ayat pasif pula? Yang tadi kita cakap didirikan oleh dia. Didirikan oleh mereka. Itu yang ketiga kan? Kata ganti diri ketiga. Ini kita nak buat ayat pasif yang ada kata ganti diri pertama dengan kedua. Okey, tengok ini. Tajuk di sini. Ayat pasif dengan kata ganti diri pertama dan kedua. Kata kerja aktif di sini menendang. Bila kita pasifkan, jadi tendang. Membaca, bila dipasifkan, jadi baca. Menulis, bila dipasifkan, jadi tulis. Dan di tengah-tengah itu, kita dapat lihat ada penggunaan kata ganti diri pertama ataupun yang kedua. Saya, kami, engkau, di sini. Dalam kotak putih ini, awak cuba lihat. Ayat pasif yang pertama. Bola itu saya tendang. Bola itu saya tendang. Okey. Buku itu kami baca. Surat itu engkau tulis. Saya ini diri pertama. Kami diri pertama. Engkau diri kedua. Ini cara nak bentuk ayat pasif untuk diri pertama, diri kedua. Awak perhatikan dalam ayat ini ada tak penggunaan oleh? Ada oleh tak di sini? Tak ada kan? Untuk ayat pasif dalam bentuk ini, pertama dengan kedua tak perlu letak oleh. Tak payah letak oleh. Tak boleh letak oleh. Cukup saya tendang. Kami baca. Engkau tulis. Itu bentuk yang guna kata ganti pertama, kata ganti kedua. Oleh ni diguna untuk yang ketiga saja. Kan? Ingat yang ketiga. Okey. Cikgu harap kamu jelas bentuk ni. Okey, cikgu rumuskan di sini kotak pertama ini ayat pasif diri pertama di sini. Tengok anak panah cikgu. Yang kedua ini ayat pasif diri kedua, kotak yang kedua. Kotak yang ketiga ini ayat pasif diri ketiga. Okey, awak perhatikan yang cikgu gariskan hijau, kuning, merah. Cikgu nak nyatakan di sini adanya perbezaan nak tulis ayat pasif. Untuk diri pertama, untuk diri kedua, untuk diri ketiga. Okey, tengok contoh yang pertama kotak yang pertama. Ayat aktifnya, saya mencuci kasut sekolah. Bila kita pasifkan di sini, kasut sekolah saya cuci. Saya cuci. Sebab diri pertama saya cuci. Keputusan itu kita terima. Kita terima. Kita ini juga diri pertama. Okey? Bunga itu akan aku petik. Aku petik. Aku itu diri pertama. Asalnya di sini memetik. Kalau aktif dia jadi memetik. Bila pasif jadi petik. Kami sudah menyusun jadual itu. Kita pasifkan dia. Tengok ada kami. Kami ini diri pertama. Jadual itu sudah kami susun. Di sini
Nampak? Saya, kita, aku, kami, diri pertama. Diri pertama tak perlu ada oleh. Begitu juga dengan diri kedua. Ayat pasif diri kedua. Kerja itu harus anda siapkan. Surat itu mesti awak serahkan. Duitnya, duitnya patut engkau pulangkan. D, kereta itu perlu kamu baiki. Anda, awak, engkau, kamu, kata ganti diri kedua. Anda, awak, engkau, kamu, kata ganti diri kedua. Bila kata ganti diri kedua, tak perlu letak oleh. Anda siapkan, awak serahkan. Cukup, itu sahaja. Kalau yang ketiga ini, dia ada keistimewaan. Sebabnya, dia ada oleh. Oleh mereka, diminta oleh baginda, diarahkan oleh beliau, dijahit olehnya. Awak dapat lihat, cikgu letakkan ketiga-tiga jenis di sini. Kotak pertama ini diri pertama. Kotak kedua ini diri kedua. Dan ini diri ketiga ini, ni ada penggunaan dicat oleh mereka. Diminta oleh baginda. Okey. Ini yang cikgu nak peringatkan kembali ya, yang kita belajar yang sebelum tadi. Okey. Sekarang tengok di sini. Ini mudah sangat. Tahun 1 pun boleh jawab. Cikgu takkan gambar di sini. Ada 3 kata. Baju, ibu, menjahit. Bantu cikgu susun kata ini menjadi ayat yang betul. Ataupun bantu cikgu bentuk ayat aktif. Cuba komen di ruangan komen Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Senang sangat. Ayat aktifnya akan menjadi ibu menjahit baju. Ibu menjahit baju. Menjahit itu merupakan kata kerja aktif. Ada imbuhan menjahit baju. Dan siapa boleh bantu cikgu bentukkan ayat pasif? Cuba komen. Cikgu tengok ni. Cuba komen tengok. Bentukkan cikgu menjadi ayat pasif. Tengok, ibu itu pihak ketiga. Pihak ketiga kena ada oleh. Kena ada oleh. Oleh ibu. Oleh ibu. Oleh ibu. Cuba bentukkan jadi ayat pasif. Cikgu tengok. Ada jawapan tak? Okey, bagus. Cikgu jumpa. Nur Syafiqah Elisha. Baju dijahit oleh ibu. Baju dijahit oleh ibu. Ataupun baju itu dijahit oleh ibu. Bagus. Faham semua? Bagus. Okey. Baju itu dijahit oleh ibu. Okey. Gulai, dia mengacau. 3 kata ini susun dia menjadi ayat aktif. Cikgu tengok Cikgu tengok. Okey. Ayat aktifnya akan berbunyi, dia mengacau gulai. Mengacau gulai. Anak-anak cikgu yang di luar Perlis, di luar Kedah, tahu ke gulai itu apa? Kari kari. Ada santan, tahu kan? Gulai, kari sama saja. Mengacau. Cikgu nak ambil perhatian di sini, cikgu nak tarik perhatian kamu di sini, mengacau. Dia mengacau gulai. Cikgu perhatikan sebilangan anak-anak murid cikgu, dia suka menggunakan perkataan mengucai. Mengucai air misalnya. Salah. Mengucai air salah. Mengucai gulai salah. Sebenarnya mengacau. Mengacau. Ingat mengacau. Dia mengacau gulai. Okey, itu ayat aktif. Tolong cikgu pasifkan ayat ini. Oleh dia. Sebabnya dia itu kata ganti diri ketiga. Kita kena letak oleh. Oleh dia. Mengacau itu kita tukar dia menjadi kata kerja pasif, dikacau. Okey, gulai itu dikacau oleh dia. Okey, bagus. Okey, kita tengok di sini pengukuhan. Cikgu bagi 2 contoh di situ. Farah menulis sajak itu, bila kita pasif, sajak itu ditulis oleh Farah.
Dia menggoreng ikan itu. Ikan itu digoreng oleh dia. Di situ ada kata kerja pasif ditulis, digoreng. Dan kata ganti diri Farah, dia. Kata ganti diri nombor 3. Kata ganti diri nombor 3. Cuba tolong cikgu buat yang contoh ayat ketiga ini. Mereka membersihkan rumah. Mereka membersihkan rumah. Membersihkan ini tukar menjadi kata kerja pasif. Dia menjadi dibersihkan, kan? Dibersihkan. Siapa yang bersih? Mereka. Mereka tu kata ganti diri ketiga. Kena letak oleh. Kena letak oleh. Okey, bagus. Cikgu nampak jawapan di sini. Awak bagi rumah itu dibersihkan oleh mereka. Tahniah anak-anak. Cikgu tengok ni. Okey. Baginda meminta rakyat supaya hidup aman. Baginda meminta rakyat supaya hidup aman. Yang di Pertuan Agong kita meminta rakyat supaya hidup aman. Okey, cuba pasifkan ayat ini. Meminta menjadi diminta. Diminta oleh baginda. Oleh baginda. Okey. Okey. Bagi anak-anak tahun 4 SK, anak tahun 4 SK, awak boleh buka buku teks Bahasa Melayu SK tahun 4, muka surat 136. Muka surat 136. Okey? Kita nak buat tepung kulit pisang pagi ni. Nak buat tepung kulit pisang. Satu inovasi yang hebat. Tepung gandum biasanya daripada gandum, kan. Tepung jagung mungkin daripada jagung. Ini daripada kulit pisang. Okey. Kita baca sama-sama. Awak dah bersedia? Yang tak ada buku boleh tengok paparan di hadapan kamu ini. Zara membaca surat khabar tentang penghasilan tepung daripada kulit pisang. Okey, nombor 1. Makcik berbaju biru itu sedang buat apa? Kulit pisang dibersihkan bagi membuang kotoran. Dia merahkan dibersihkan itu. Dibersihkan itu kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Kulit pisang dibersihkan bagi membuang kotoran. Tengok gambar yang kedua. Dia ada pisau di tangan dia. Kulit pisang daripada isinya. Guna kata kerja pasif. Guna kata kerja pasif. Cuba teka di ruangan komen. Guna kata kerja pasif. Kulit pisang daripada isinya. Dia buat apa dengan kulit pisang itu? Apa yang dilakukan dengan kulit pisang itu? Daripada isinya. Dapat teka? Dikupas, cikgu nampak dikupas. Boleh juga dikupas. Ataupun kita boleh cakap dibuang. Dibuang pun boleh, dikupas pun boleh. Okey, yang ketiga, kulit pisang ke dalam air panas dan garam. Nombor 3, nampak ada bekas, ada besen di situ, ada air panas dengan garam. Apa yang dibuat dengan kulit pisang itu? Direndam. Direndam. Direndam ke dalam air panas dan garam. Okey, beralih kepada gambar yang keempat. Ni 4. Kulit pisang di dalam mesin pengering. Kulit pisang di dalam mesin pengering. Kita nak buat apa dengan kulit pisang tu pula? Ada kata kunci mesin pengering. Kita nak buat apa dengan kulit pisang itu bila ada penggunaan mesin pengering? Dibakar. Dibakar di dalam mesin pengering. Ataupun awak nak cakap dikeringkan pun boleh. Okey, yang kelima, bawah ini. Kulit pisang ke dalam mesin pengisar. Nampak ada mesin pengisar. Nak buat apa dengan kulit pisang itu? Apa yang dilakukan dengan kulit pisang itu ke dalam mesin pengisar? Cuba teka dan cuba fikirkan. Kata kerja pasif apa yang kita nak guna di sini? Dikisar. Sebab kata kunci di situ mesin pengisar. Nak buat apa dengan mesin pengisar? Mestilah nak kisar. Nak kisar. Lepas dah kisar, apa yang berlaku? Akhirnya, kulit pisang yang telah menjadi tepung. Telah apa? Nampak dia tunjuk bekas, dia pegang macam tu. Apa jadi dengan kulit pisang itu?
Dihancurkan. Dihancurkan menjadi tepung. Dah siap tepung kita hari ini, kan? Dah siap tepung kulit pisang kita hari ini. Okey? Sebelum cikgu nak beralih pada latihan yang terakhir untuk pagi ini, cikgu nak minta awak tonton video cikgu ini. Tonton video cikgu ini sebelum kita pergi ke latihan seterusnya. Sebabnya video ini ada kaitan dengan latihan selepas ini. Cuba perhatikan gambar ini. Perhatikan pekerjaan yang dilakukan. Perhatikan objek-objek yang ada dalam gambar ini. Okey, jom saksikan. Sejak 120 tahun lalu, dentuman ding-dong dari menara jam bangunan Sultan Abdul Samad telah menarik perhatian pelancong sama ada dari dalam dan luar negara. Bagi yang tidak tahu, jam buatan Gillett & Johnson Manufactures dari England yang dianggap sebagai mercutanda bandaraya Kuala Lumpur itu perlu diperiksa, dikendali dan disenggara termasuk mengunci sistem jam secara manual. Bagi tempoh 40 tahun lalu, V. Kunasegaran adalah satu-satunya individu yang bertanggungjawab menjaga jam loceng di bangunan bersejarah ini sehingga dia bersara tahun lalu. Walaupun bangunan Sultan Abdul Samad dimiliki oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, tugas menyelenggara dan mengendali jam itu berada di bawah pengurusan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, JUPEM. For the past more than 50 over years, this clock been maintained by my department. The management already decided to train another 2 person to take over Kuna's place. So when I took over in January 2017, and I decided to increase the maintenance team. Now at the moment I have 4 of them. This clock we need to maintain every day to make sure that the clock function well. Keempat-empat mereka ialah Muhammad Rosli Tajuddin, Muhammad Rashidi Jalauddin, Rosdi Hisham Hassan dan El Kumarasamy. Mereka yang kini bekerja dalam pelbagai jabatan di JUPEM berkhidmat secara sukarela untuk menjaga dan mengendalikan jam berkenaan selain tugas harian masing-masing. Sanggup kerana jam dataran ini adalah satu khazanah negara Malaysia yang perlu diambil beratlah. Selama ni kita tak tahu ada penjaga sebenarnya. Jadi kita mengambil warisan menjaga inilah khazanah negara ni. Proses dia tak susah. Cuma kita kena hari-hari membuat pemeriksaan dan mengunci minit dan masa jam dan mengambil ketepatan waktunya. Bagi memastikan keselamatan pekerja terjamin, 2 individu akan ditugaskan mengendali jam berkenaan setiap hari. Cabarannya ialah mereka perlu menaiki sebuah tangga berpusing dan 3 peringkat tangga kayu dengan hampir 90 anak tangga yang curamnya hampir 90 darjah. Keselamatan tu kena tak boleh naik seorang. Bahayalah kalau berseorangan. Bila suasana hujan kadang agak lincin, di mana kayu-kayu ni jadi lincin, jadi kita kena naik berdua. Rosli berkata, tugas yang digalasnya adalah berbaloi untuk memastikan warisan kebangsaan negara ini dikekalkan dengan baik untuk generasi akan datang. Harapan saya untuk akan datang biarlah berterusan dijaga dan dipantau setiap masa. I think this is something like it's a heritage thing and it's a nation pride lah. Any events, any big event like Merdeka or let's say New Year, our main focus will be the clock. You know, personally, I think we must maintain this clock as it is. I don't want, if possible, I don't want it to be changed into digital clock or what. Maintain as it is because it is very valuable, got sentimental value and it's heritage. Menurut Janaga Rajan, walaupun dia tidak mahu mengubah sistem mekanikal jam itu, namun rancangan awalnya adalah untuk memperbarui kawasan berkenaan, termasuk mengecat semula serta menukar lampu dan cermin jam. Dia berharap dengan peralihan tugas daripada Kunasegaran kepada pasukannya, jam bersejarah itu akan dapat berfungsi untuk tempoh
bertahun-tahun yang akan datang. Okey. Berakhirnya video tadi, cikgu nak minta awak keluarkan buku teks Bahasa Melayu SK tahun 4 juga tadi. Muka surat 186. Muka surat 186. Buku teks Bahasa Melayu SK tahun 4. Muka surat 186. Okey? Yang ini. Okey. Dah buka? Okey, dalam ini kita akan diuji dengan penggunaan kata kerja pasif dan penggunaan kata kerja aktif. Nah, okey, tajuk di sini penjaga jam ikonik. Apa yang dimaksudkan dengan jam ikonik ni? Kita katakan bahawa jam besar dekat Menara Sultan Abdul Samad ini adalah satu mercu tanda negara, satu lambang kemegahan negara. Itu dimaksudkan dengan tajuk hari ini. Okey, mungkin sebilangan kamu dah pernah pergi ke tempat ini, tapi tidak semua berpeluang untuk naik ke tingkat atas menara jam ini. Tadi cikgu dah bawa kita naik sama-sama kan. Awak dah tengok apa yang mereka lakukan, mereka selenggara, mereka letak minyak dan sebagainya. Okey, jom kita baca. Dedikasi penjaga jam. Zara ke kedai jam untuk membaiki jamnya. Di sana dia terpandang keratan majalah tentang penjaga jam besar Menara Sultan Abdul Samad. Encik V Gunasegaran ialah penjaga jam Menara Sultan Abdul Samad. Jam itu telah mula sejak tahun 1897. Telah mula beroperasi ataupun berusia. Sejak, tengok penggunaan sejak di situ. Beroperasi atau berusia. Cuba komen di ruangan di bawah. Beroperasi. Dia mula beroperasi sejak lama dah 1897. Lama dah. Hingga hari ini, tahun ini 123 tahun. Mercu tanda kita 123 tahun. Setiap 2 hari jam itu akan dikunci atau disiapkan. Mestilah dikunci dan disenggarakan oleh beliau. Beliau mula berkhidmat ataupun berbuat. Berkhidmat atau berbuat sebagai penjaga jam. Penjaga jam. Berkhidmat sebagai penjaga jam. Sejak umur dia 19 tahun. Beliau ialah individu ketiga yang diberikan amanah menjaga jam ataupun menyimpan jam. Mestilah menjaga kan. Dia bukan menyimpan jam. Tugas dia menjaga. Tengok tajuk di sini. Penjaga, menjaga jam itu. Tempoh masa 3 tahun diambil oleh beliau. Diambil oleh beliau. Oleh beliau. Kata ganti diri ketiga. Diambil oleh beliau untuk mahir menjaga jam tu. Okey. Tugas beliau termasuklah menarik atau memusingkan engkol. Engkol tu yang gambar dia duk pusing tu kan. Itu kita kata engkol. Sebanyak 300 kali pusingan. Ada kata kunci di sini pusingan. Bila pusingan, tentulah kita gunakan kata memusingkan. Memusingkan engkol sebanyak 300 kali. Hal ini dilakukan supaya pemberat loceng, yang petak yang bawah tu kan, pemberat loceng tu seberat 400 kg dapat diturunkan atau dinaikkan ke atas. Kata kuncinya ke atas. Bila ke atas, tentulah dinaikkan ke atas. Selain itu, beliau juga mengunci jam. Menyelaraskan waktu. Menyelaraskan waktu. Bukan menukar waktu. Bukan menukar waktu. Membersihkan, memeriksa keadaan jam. Itu tugas Encik V Gunasegaran. Sangat berjasa. Pada tahun 2016, Encik V Gunasegaran telah bersara atau berhenti setelah bertugas selama 41 tahun.
walaupun telah bersara. Tengok penggunaan bersara. Jadi, bila di sini ada bersara, tengok anak panah cikgu nah, di sini bersara, tentulah jawapan ini pun bersara. Beliau berikrar. Beliau berikrar akan berkongsi. Dia berikrar, dia nak bantu, dia nak berkongsi ilmu yang dia ada, kemahiran yang dia ada, pengalaman yang dia ada kepada pihak lain pula. Macam dalam video tadi, pihak lain pula yang mengambil alih tugas. Encik V Gunasegaran. Okey, kita nak akhiri latihan kita hari ini dengan kuizi. Awak masuk Google, awak type kuizi, dan ambil nombor game code cikgu ni, kod permainan ini. Masukkan kod permainan ini. Sikit sahaja yang kita nak tengok hari ini. Cikgu nak uji sama ada awak dah kenal penggunaan kata kerja pasif dengan diri ketiga, kata kerja pasif dengan diri pertama. Ada tak yang nak bersama-sama dengan cikgu? Kuizi. 9466. Okey, terima kasih ada yang dah masuk. Syafiqah Elisha, terima kasih. Tasha Harini Perak. Oh, dari Perak. Tahniah. Fatin SKFRM. Sekolah Kebangsaan. Feda Rimba Mas. Azim STB, Sekolah Tunku Budriah. Adra, Sekolah Rendah Sri Indra. Umair Sri 3, anak murid cikgu ni Sri 3. Nazim Danish SKPP, Section 9 ke apa ni? SKPP, Sekolah Kebangsaan. Putrajaya Presin 9 kot, mungkinlah. Afif Sri 3, anak murid cikgu juga. Nuha, terima kasih. Habil, terima kasih. Izhan Sri 3, anak murid cikgu juga. Anik, terima kasih. Dini, Faiz Danish, Irisha, Sri Indra. Okey, 20 kita boleh mula dah. Sikit sahaja, ada lebih kurang 5 soalan. Cikgu kira 5 soalan cikgu rasa. Dalam kuiz ini, 5 soalan ini dia uji awak kenal kata kerja pasif. Dia bagi kata kerja aktif, awak tukar dia menjadi pasif. Senang. Tetapi tengok dia guna kata ganti apa. Kalau kata ganti diri ketiga, gunalah oleh. Oleh dia, oleh beliau, oleh Ali, oleh baginda. Contohnya, kata ganti diri ketiga kena ada oleh. Kata ganti diri ketiga kena ada oleh. Ingat yang itu. Kalau kata ganti diri pertama dengan kedua, tak perlu ada di, tak perlu ada oleh. Saya buat akan pilih. Okey. Muzaffar Sri 2, Sekolah Rendah Islam 2, Nur Sakinah, Ryan, Hazim Syafiq, Miza, Anis Najwa, Bok Dafiyah, Adam Akmal, Aish Iswidat, Tia, Danish, Alif, Anis Najwa, Amjad Amani. Terima kasih semua, terima kasih. Tahniah. Okey, kita mula 30. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, 1 go. Sikit sahaja. Beri perhatian betul-betul, baca betul-betul. Okey, yang tak sempat masuk, okey, cuba tengok question yang cikgu sediakan, soalan cikgu sediakan. Ali menendang bola. Ali menendang bola. Orang ketiga Ali, kena ada oleh kan? Bola itu ditendang oleh Ali. Okey, kita tengok soalan kedua. Mereka ni kata ganti diri ketiga. Kata ganti diri ketiga kena ada oleh. Kena ada oleh mereka. Okey, soalan yang ketiga. Mak Timah membersihkan ulam-ulaman. Mak Timah ni pihak ketiga juga. Kena ada oleh kan? Kena ada oleh. Okey, seterusnya. Saya mencuci baju. Saya ni kata ganti diri pertama. Saya mencuci baju. Macam mana nak bentuk ayat pasif? Boleh? Okey, cuba percepatkan.
Okey. Kita tengok siapa yang mendahului sekarang. Okey, Fatin SK Feda Rimba Mas, cikgu dah sah. SK Rimba Mas. Nur Syafika Elisha tahniah, Tia tahniah, Irisha, Izhan, Habil, Adra, Umair, Adam Akmal, Dafiah, bagus tahniah. Kebanyakannya semua boleh skor, boleh kuasai semua. Alhamdulillah. Okey, cikgu teruskan. Cikgu akhiri hari ini program perkongsian sesi bahasa Melayu sekolah rendah, ayat aktif, ayat pasif, kata kerja aktif, kata kerja pasif. Awak ingat sampai bila-bila. Awak belajar hari ini 18 Jun 2020, awak akan ingat sehingga tingkatan 5, tingkatan 6 STPM. Yakin cakap cikgu. Okey, cikgu tinggalkan kamu dengan satu kata-kata semangat, kata-kata motivasi. Gantungkan azam dan semangat kamu setinggi bintang di langit. Assalamualaikum, jumpa lagi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.